keceriaan. Bertemu kembali kita dalam Wanita hari ini, siaran 12 Januari bersama saya Skita dan juga Hawa, yang saya kira awak baju awak sama warna dengan tema Wanita hari ini. Hawa sihat, Hawa? Sihat. Sugi okey? Saya pun sihat dan kami harapkan anda di rumah pun sihat-sihat sahaja. Sudah masuk hari ketiga, keempat adik-adik pergi ke sekolah. Macam mana ragam adik-adik kita ke sekolah tu, ragam ibu bapa pula macam mana. So mungkin pertama kali hantar anak ke sekolah, pertama kali berjauhan, walaupun sekolah dekat je tapi sedih pula. Tapi itulah biasanya kan bila hantar anak pertama kali ke sekolah, ada macam-macam lah ceritanya ya. Ya, kan. Wah, mulakan pun boleh. Mulakan siaran hari ini dengan perkongsian kisah menarik di mana seorang peguam telah mengambil mungkin boleh dikatakan risiko untuk bertukar kerjanya. Pernah menjadi seorang peguam selama 5 tahun, jarir bisnes ni, dan kini telah membuka cawangan restoran Yong Tau Fu yang ketiganya di Bangi. Tapi kan Hawa, saya tertarik. Contoh, ibu bapa ni nak anak dia jadi atlet bola sepak. Lepas tu hantarlah anak ke kelas bola sepak, training dan sebagainya. Tengok-tengok anak tu tak minat. Tak apa, ikut minat anak-anak itu supaya mana tahu minat tu suatu hari nanti akan menjadi sumber pendapatan. Tahu kan? Betul tu. Dan bercakap mengenai anak-anak kecil ni, apa kata kita lihat apa antara gelagat mereka yang sudah pun mula bersekolah. Jom kita saksikan kompilasi TikTok ini. Itu dia antara rutin harian baru kepada yang baru pertama kali nak ke sekolah. Dan kalau kita tengok tadi, Sugi, bukan saja ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah, atuk nenek yang hantar cucu ke sekolah pun ada juga. Speednya. Awak pernah? Tak. Saya pernah, jadi teringatlah nostalgic sikit bila melihat video-video tu. Lepas sekolah pun balik rumah nenek. Cucu kesayangan. Kalau saya cakap, kita ke tajuk kita pada hari ini seperti yang kami dah kongsikan di awal tadi sikit, berkaitan dengan fitnah. Bahaya fitnah. Hari ini kan Hawa, dalam dunia media sosial ni, fitnah ni kita tersebar tanpa sengaja. Contohlah, kita dapat WhatsApp, kita dapat video ataupun gambar yang menyatakan itu dan ini. Kita cepat saja tanpa periksa terlebih dahulu, kita forward kepada rakan-rakan yang lain. Tengok berita itu berita palsu. Tapi benda ini jadi parah kerana dia mengaibkan orang lain juga. Hina yang dialami oleh seseorang itu, mungkin keluarga mereka juga terpaksa menanggung efek daripada kesan kesan daripada apa yang berlaku. Ada yang mungkin juga kehilangan pekerjaan. Kita tidak tahu yang kehilangan kawan-kawan, mungkin anak-anak di rumah. Sebab kita kena ingat, kerana benda yang ada di internet ni akan ada selama-lamanya. Dah buang satu, ada lagi yang lain. Okey, sebelum kita kupas ataupun bincangkan lagi mengenai bahana fitnah ini, jom kita saksikan perkongsian daripada Fatri Yahya di Ilham Sanubari. Itu dia perkongsian daripada Fatri Yahya dalam segmen Ilham Sanubari. Anda boleh dengarkan Fatri Yahya di Bulletin FM setiap malam dari hari Isnin sampailah hari Jumaat. Dan selain daripada itu, anda juga boleh pilih lagu kegemaran anda bersama Haiza di Santai Siang, serta dengarkan lagu-lagu terbaik di segmen terbaru di Bulletin FM, iaitu Retro Show setiap Sabtu 5 petang hingga 7 malam. Serta pada Ahad jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, stream Bulletin FM di bulletinfm.audio untuk info terkini dan muzik sepanjang zaman. Okey, selepas ini kita nak bincangkan tentang bahana fitnah, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali di Wanita hari ini bersama saya Hawa dan juga Sugi. Ya, Hawa, dan kita hari ini nak bincangkan mengenai bahana fitnah, dan kita bersama dengan dua orang tetamu yang pastinya akan memberikan kita pencerahan buat topik kita pada hari ini. Di studio kita bersama dengan Ustaz Jazlan Muhammad. Ustaz, bincangkan dari sudut psikologinya tentang fitnah ini. Kita juga bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Magno, seorang pakar psikologi. Hello, Prof. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Okey, baik Prof dan Ustaz. Ya, Ustaz, saya pagi tadi ada berkongsi dengan rakan saya jugalah. Saya berkata, dulu masa saya kat sekolah, sesama kawan-kawan lah, saya selalu saja-saja je. Selalu cakap, jangan fitnah tau. Fitnah sama seperti membunuh. Saya selalu cakap macam tu. Tapi hari ini kita nak tahu, ya ke, betapa teruknya fitnah tu, apakah implikasinya terhadap seseorang. Tapi sebelum tu Ustaz dan juga Prof, kami nak kongsikan bersama dengan anda sebuah laporan. Oleh sebab itu, fitnah ni cukup bahaya. Bahaya kenapa? Dia ada 3 perkara. Pertama, bahayanya betapa tak eloknya fitnah ini kan, dan
Tetapi ini berlaku secara biasa. Hari-hari kita tengok dan Ustaz Ya, kata betul. boleh berlaku kepada sesiapa dan di mana saja. Ya, betul. Okey, kita nak mula dengan si pelaku dulu. Kita nak teruskan dengan Prof. Prof, Ya. kenapa begitu mudahnya untuk seseorang nak memfitnah ataupun mengeluarkan satu kenyataan yang salah tentang orang lain, Prof? Okey, soalan tu sebenarnya sangat bagus ya. Mengapa begitu mudah? Sebenarnya kita manusia ini perlu berinteraksi. Dan kalau kita tengok fitnah tu, Yang kita tak pasti tentang orang lain. Betul. Jadi macam mana ni Ustaz untuk kawal diri kita supaya tak menjadi orang yang memfitnah? Baik. Dia berkata yang fitnah boleh merosakkan masa depan yang difitnah, mencalarkan maruahnya dan menjejaskan reputasinya. Yang kena fitnah tu tenang-tenang sahaja, pasti ada jalan penyelesaian. Pemfitnah tunggulah satu hari nanti terjerumus Betul. juga. Dan Prof, ini mungkin kita boleh kongsikan. Kalau dari sudut undang-undang ya defamation, kita boleh saman orang yang memfitnah kita. Tapi kan kesan psikologinya mungkin berpanjangan. Walaupun dah menang kes dan sebagainya, kalau benda tu dah memberikan implikasi yang begitu teruk terhadap individu yang difitnah dan keluarganya termasuk anak-anak, Ya. kesan psikologinya mungkin Prof boleh kongsikan secara mendalam lah Prof. Apa antara yang perlu kita fikirkan dahulu sebelum kita sebarkan perkara yang tidak betul ini? okey, apa yang perlu kita semua sebagai masyarakat di Malaysia ni, kita perlu tahu bahawa fitnah ini sebenarnya adalah salah satu daripada aspek penderaan mental. Ya? Bila seseorang itu difitnah, contohnya kalau saya difitnah, yang mana mungkin itu tidak benar sama sekali, dia akan meninggalkan kebimbangan, kerunsingan, cemas, takut dan sebagainya. Kaya sekali. Sekarang ni macam-macam cara Ustaz dan juga Ya. Prof. Ada kalanya mungkin video satu kenyataan dikeluarkan oleh Ya. seseorang, dicropkan, dipotong video itu dan itu yang disebarkan. Betul. Dan maksud dah jadi lain dah berbanding kalau lihat video secara keseluruhannya. Dan antara yang dikongsikan oleh penonton kita di Facebook dari Azwadi Syafri, katanya fitnah sekarang dijadikan pemula untuk mengorek keaiban manusia dan mohon penjelasan nak bezakan antara fitnah dengan kebenaran yang mengaibkan. Kalau boleh Ustaz jelaskan? Baik. Ada berkait dengan didikan di rumah sejak awal lagi. Mungkinlah ada skala perbezaan fitnah ni adalah kalau di sekolah pemadam hilang. Oh, kau ambil pemadam aku tahu kau ambil. Kalau betul. dah dewasa mungkin ada orang bercerai. Oh, dia bercerai kan sebab suami dia macam ni macam Betul, ni. betul. Kan? Jadi mungkin di sini Prof boleh tekankan bagaimana didikan itu penting dari rumah supaya apabila seseorang itu membesar, dia tidak membawa budaya fitnah ini. Okey, baik. Sebenarnya budaya fitnah Datang dari perangai ataupun sifat yang kurang elok kan, seperti dengki, cemburu buta dan Ya, sebagainya. Dan kita harapkan kita semua dielakkan, dilindungi daripada berperasaan sebegitu. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ini adalah kita bertanya dahulu. Jangan Ya, cepat betul. membuat assumption ataupun kita melontarkan fitnah terhadap mana-mana pihak. Sebab itu Ustaz, sebab sikit saya sebut. Ya. Bila bersama Tenang Ustaz segi. Puan Nini. Awak rasa tenang? Saya tenang segi. Okey, saya pun sangat tenang dan orang di sebelah saya, penyanyinya pun nampaknya seperti sangat tenang individunya. Kita bersama dengan Najwa Latif. Assalamualaikum. Hello, hai. Yep, Kan? betul. Baby lah kira. Baby, betul. Okey, Najwa, apa perkembangan terkini yang nak dikongsikan dengan peminat-peminat di WH? Untuk pengetahuan, Najwa tengah buat PhD tahu sekarang. Alhamdulillah. Tenang ini, mana dapat inspirasinya? Kenapa bertenang? Saya tengok music video tadi pun semuanya pakai warna putih Betul. kan? Okey. Pun tadi si yang difitnah tu tenanglah. Ini mungkin lagu yang boleh memberikan semangat kepada mereka yang Betul. memerlukan ketenangan pada masa Betul. ini kan. Dan Najwa, apa perkembangan yang akan datang selepas lagu ketenangan ini? Okey, selepas Saya nak tanya dekat Najwa juga. Seorang pensyarah kan, seorang tenaga pengajar, belajar pun tengah belajar PhD, seorang penyanyi juga. Macam mana bahagi masa tu? Hari ini ada kelas tak ni Najwa? Tak ke sudah lagi? Okey, lebih suka menjadi pengajar ataupun pelajar? saya Dan ada apa-apa quotes yang Najwa sentiasa ikut tak? Ataupun bila awak rasa down, awak tengok balik quote tu? kalau Kata-kata daripada Najwa, kita nak dengarlah juga lagu daripada Najwa, betul? Baik, terima kasih Najwa. Kami akan berikan Najwa ruang untuk membuat persiapan untuk persembahan di WHI. Tapi saya nak tanya Hawa, apa yang membuatkan Hawa rasa tenang? Ada orang kalau pergi tepi pantai, dia tenang. Ada orang kalau duduk kat rumah bersama dengan ibu bapa pun rasa tenang. Ya, itu saya. Awak? Kalau ada dengan keluarga
keluarga saya rasa selamat, saya rasa tenang sangat-sangat. Tenang okey. Kalau saya rasa kalau saya duduk berseorangan saya rasa tenang. Me time lah. Ya, me time saya macam selalunya memang me time saya seorang. Okey, baik. Anda di rumah sudah bersedia ataupun belum? Kita akan bersama dengan Najwa Latif dengan lagunya Bertenang. Tenang Sugi. Tenang. Baik, kembali bersama kami. Kali ini tak berebut ya. Tak berebut. Kita bertenang dah. Ya, dah tenang dah. Baik, kami sempat membaca komen-komen anda. Benda ni berlaku umur awak berapa, Imran? Tapi kalau benda ni berlaku masa awak kecil sehingga hari ni impaknya boleh ingat ada. lagi. Awak ingat ya. Saya harap awak sudah bertenang dan move on daripada apa yang berlaku. Ya, betul. Adalah hikmahnya, insya-Allah. Dan antara yang dikongsikan juga daripada Rosita Abdul Karim, fitnah memang menghancurkan. Tambahan yang memfitnah itu darah daging sendiri. Dan daripada Mastura Abdul Ghani pula, katanya fitnah boleh membawa padah pada keluarga, saudara mara, adik-beradik, suami isteri. Kalau tidak dibendung, berebak akan menjejaskan semua pihak. Itulah kita semua faham, kita semua tahu tentang betapa bahayanya fitnah ini, betapa bahayanya kenyataan yang salah kita keluarkan tentang seseorang kan. Betul. Dan ada saya terbaca dan saya nak buat assumption Hawa tak sihat sebab ni kan. Ya, betul. Peringatan ini juga buat diri kami sendiri juga. Ada kali dia kita pun takut juga kalau kita terforward benda-benda yang salah di media sosial dan kalau boleh tidaklah. Okey, baiklah, wanita hari ini pada hari ini berakhir di sini dan kita akan kembali esok dengan topiknya harta sepencarian milik siapa. Ini mungkin topik yang sering kali juga dibincangkan tetapi masih ada kekeliruan. Jadi esok perbincangannya dan di sini kami ingin sekali lagi ingatkan anda untuk ikut SOP sepenuhnya. Kalau kita lihat kes COVID-19, kita boleh, kita pasti boleh. Itu semangat yang kita mahukan dan dengan semangat ini kami harapkan anda teruskan hari Rabu anda. Baik, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum.